Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat sailati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sambung pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, dan kita masih pada bab yang ke-13 berkenaan dengan cara Nabi SAW memakai cincin. Kita masuk pada hadis yang ke-97. Hadis yang ke-97, yakni pemansuhan keharusan cincin emas bagi lelaki. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abadan fatarahan nasu khawatimahum. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan sebentuk cincin daripada emas dan memakainya di tangan kanan baginda. Lalu orang ramai pun turut menggunakan cincin-cincin daripada emas kerana meniru baginda. Maka baginda membuang cincinnya dan bersabda, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Melihat Nabi SAW berbuat demikian, maka orang ramai pun turut membuang cincin-cincin emas mereka. Jadinya hadis ini nak ceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW pernah memakai cincin cincin emas. Namun apabila telah ramai orang yang mengikutnya, maka Nabi SAW pun membuang cincin emas tersebut dan berkata, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Okey. Jadinya antara tafsiran hadis yang dibuat adalah pada mulanya cincin emas ini tidaklah diharamkan kepada kaum lelaki. Maka Nabi SAW pun memakailah cincin tersebut di jari tangan kanan baginda dan diikuti oleh para sahabat. Pada awalnya memang cincin emas ni tidak diharamkan lagi lah, dan Nabi SAW pun pernah memakai cincin emas pada jari kanan baginda dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian apabila setelah turunnya wahyu daripada Allah yang mengharamkan pemakaian emas oleh orang lelaki, maka Nabi SAW pun membuanglah cincin yang dipakai dan diikuti juga oleh para sahabat baginda. Apabila turunnya wahyu mengatakan pengharaman memakai cincin emas ataupun memakai emas bagi orang lelaki, maka Nabi SAW pun membuang cincin emasnya dan diikuti oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadinya pengajaran hadis yang kita boleh ambil daripada hadis tersebut adalah, yang pertamanya, larangan memakai cincin emas bagi lelaki kerana keharusannya telah dimansuhkan. Pada sebelumnya diharuskan untuk pakai cincin emas ataupun cincin emas bagi lelaki, tetapi setelah Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu telah menjadi pengharaman lah, larangan mengharamkan orang lelaki daripada memakai cincin emas. Yang keduanya adalah pengajaran yang kita boleh ambil adalah kesegeraan dan juga ketegasan Nabi SAW dalam melaksanakan perintah Allah. Yakni Nabi SAW meletakkan diri baginda itu sebagai qudwah kepada sahabat-sahabatnya. Apabila telah sampai wahyu daripada Allah, bahawa Allah kata, Allah mewahyukan kepada Nabi SAW
diharamkan untuk memakai emas bagi lelaki, maka Nabi pun bersegera melaksanakan perintah Allah tersebut dan ketegasan baginda itu sehingga kan Nabi buang, melemparkan cincin emas yang dipakainya, dan Nabi kata, aku tidak akan memakai cincin, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Itu ketegasan Nabi SAW, dan menjadilah ikutan oleh para sahabat baginda. Dan apabila sahabat nampak aja baginda kata begitu dan buang cincin emas baginda, maka sahabat-sahabat pun ikut Nabi SAW. Itu hadis yang ke-97 yang menceritakan tentang pemansuhan keharusan memakai cincin emas bagi lelaki. Seterusnya kita masuk pada hadis yang ke-98, yakni kepala cincin di sebelah dalam tapak tangan. Yang ini kita sebutkan 2 hari lepas lah. Saya ada sebutkan bahawa Nabi SAW itu pakai cincin, kepala cincin itu dimasukkan di bahagian tapak tangan dalam. Ini hadis yang menjadi dalil ataupun bukti untuk untuk kita lebih meyakinilah perbuatan Nabi SAW. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fasuhu mimma yali kaffah wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaih wa huwa alladhi saqata min mu'aykibin fi bi'ri arisin. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW memakai cincin daripada perak dengan menjadikan bahagian kepala cincin berada di sebelah dalam tapak tangannya. Di kepala cincin diukir kalimah Muhammad Rasulullah, dan baginda menegah sesiapa pun daripada mengukir sebagaimana ukiran tersebut. Cincin itu yang terjatuh daripada Mu'aykib ke dalam telaga Aris. Okay. Jadinya hadis yang kita bacakan, hadis yang ke-98 ini adalah untuk ceritakanlah kepada kita tentang cincin mohor ataupun cop mohor, cincin mohor Nabi SAW yang dipakai oleh baginda dengan menjadikan bahagian kepalanya di sebelah dalam. Bahagian kepala cincin itu Nabi pusingkan, dia menghadap ke dalam tapak tangan, bukan di bahagian luar sini, tapi di bahagian dalam sini, kepala cincin Nabi SAW. Yakni sebelah dalam tapak tangan, bukan sebelah luar, yakni belakang tangan. Hadis di atas turut menceritakan ukiran yang ada di atas cincin mohor Nabi SAW, iaitu Muhammad Rasulullah. Nabi SAW menegah sesiapa pun meniru ukiran di atas cincinnya tersebut. Nabi SAW menegahlah orang buat meniru ukiran cincin baginda Nabi SAW. Sebabkan cincin cop mohor ni kita bacakan sebelum ni adalah untuk sebagai cop mohor. Nabi gunakan ukiran tersebut sebagai cop mohor. Jadinya kalau ada orang yang buat sama macam apa yang Nabi buat pada cincinnya, dia akan berlakulah kerosakan dan kepincangan lah nanti. Mungkin ada penipuan dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW melarang daripada diukir cincin mengikut apa yang Nabi SAW ukir pada cincin baginda. Turut diceritakan tentang cincin tersebut yang terjatuh ke dalam telaga Aris. Hadis di atas ini menyebutkan cincin tersebut terjatuh dari tangan Mu'aykib. Yang pada hadis yang sebelum ni kita baca, hadis sebelum ni ceritakan bahawa cincin itu terjatuh daripada tangan Sayyidina Uthman. Tapi dalam hadis ini disebutkan jatuh daripada tangan Mu'aykib. Jadi adakah adakah dua hadis ini bertentangan ataupun kontra antara satu sama lain? Tapi ulama ada, dia tidak kontra lah. Cumanya ulama ada menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Para ulama menjelaskan untuk kita inilah menyelaraskanlah antara kedua-dua hadis ini adalah kemungkinannya semasa kerja-kerja menggali telaga Aris,
Sayyidina Osman dan Mu'aikib ada bersama-sama ketika mana kerja-kerja untuk menggali Telaga Aris tersebut. Sayyidina Osman memberi, ini antara kemungkinan lah, Sayyidina Osman memberi cincin itu kepada Mu'aikib untuk dipegang atau disimpannya, namun Mu'aikib ketika itu mengambil cincin, ketika mengambil cincin itu sedang sibuk berfikir sesuatu, lalu cincin itu terjatuh ke dalam telaga tersebut. Ini antara kemungkinan yang disebutkan oleh ulama kita, bahawa ketika mana proses penggalian Telaga Aris itu, Sayyidina Osman dan juga Mu'aikib ini berada di Telaga Aris tu, di tempat galian Telaga Aris tu. Kemudian dia apabila Sayyidina Osman nak bagi cincin kepada Mu'aikib, dan pada ketika itu Mu'aikib ni mungkin dia ada fikir sesuatu yang lain, lalu dia tak fokus lah masa tu. Masa nak bagi tu mungkin cincin itu terjatuh, mungkin cincin itu terlepas daripada tangan Mu'aikib dan terjatuh ke dalam Telaga Aris. Jadi maka faktor kejatuhan cincin itu disandarkanlah kepada mereka berdua, yakni Sayyidina Osman dan juga Mu'aikib. Jadinya itu antara kemungkinan yang disebutkan oleh ulama untuk diselarikan kedua hadis yang kita nampak seakan-akan bertentangan lah, seakan-akan berbeza. Cumanya apabila kita nampak kemungkinan yang disebutkan oleh ulama ini, kita nampak bahawa dia bukanlah hadis yang berbeza dan sebagainya lah. Dia tidak bertentangan. Jadinya apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang berkenaan dengan kepala cincin di sebelah dalam tapak tangan ini adalah, yang pertamanya, galakkan untuk memakai cincin dengan mengikuti cara Nabi SAW, iaitu menjadikan kepalanya dan kepala cincin tersebut dipusingkan di bahagian tapak tangan, di bahagian dalam tapak tangan. Namun menurut para ulama, cara pemakaian tersebut tidaklah wajib. Tidaklah wajib untuk kita ikut, kerana Nabi SAW tidak mengarahkannya. Dan kalau Nabi SAW arahkan para sahabatnya untuk meletakkan kepala cincin itu di bahagian dalam tapak tangan, maka jadilah hukumnya wajib. Tetapi Nabi SAW tidak mengarahkanlah, jadi ini adalah hukum yang harus sahaja. Oleh demikian adalah harus menjadikannya, yakni kepala cincin itu berada di sebelah tapak tangan atau belakang tangan. Malah kedua-dua cara tersebut dilakukan oleh para salaf. Jadinya harus untuk kita sama ada nak letakkan kepala cincin itu di bahagian belakang tapak tangan ataupun di bahagian dalam tapak tangan, kedua-duanya adalah harus. Antara orang yang biasa memakai cincin dengan menjadikan kepalanya di sebelah belakang tangan ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pakai cincin, kepala cincin tu dia letak di bahagian belakang. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun yang paling baik adalah menjadikannya di sebelah tapak tangan, di sebelah dalam tapak tangan. Kerana untuk kita ini mencontohi Nabi SAW. Di samping dapat walaupun kita mencontohi Nabi SAW, dalam masa yang sama kita dapatlah memelihara kepala cincin ataupun batu cincin tersebut, dan juga mengelakkan daripada perasaan bangga dan megah diri. Mungkin kalau kita ini nak lebih menjaga hati, apabila kita letakkan batu cincin itu di dalam, maka orang tak nampaklah kita pakai cincin bentuk apa dan sebagainya. Itu lebih mendatangkan perasaan rendah diri dan menangkis perasaan megah lah. Kalau kita pakai cincin itu letakkan pada cincin itu di bahagian luar, maka kita takut bahawa ia akan mendatangkanlah perasaan riak dan sebagainya. Jadi yang paling baik adalah kita ikut Nabi SAW pakai cincin, kepala cincin itu diletakkan di belah dalam tapak tangan. Itu yang paling terbaik. Adapun sebab larangan Nabi SAW daripada sesiapa pun meniru ukiran di atas cincinnya telah pun dijelaskan sebelum ni. Sebelum ni kita dah jelaskanlah kenapa Nabi SAW larang orang memakai cincin ukiran seperti mana yang Nabi ukir. Nabi ukir di kepala cincinnya adalah Muhammad Rasulullah. Jadinya Nabi larang orang-orang ataupun sahabat-sahabat pada zamannya untuk ukir cincin seperti mana Nabi SAW buat. Nabi larang.
Okey, seterusnya hadis yang ke-99, yakni memakai cincin di sebelah tangan kiri. Yang sebelum ni kita ada Nabi SAW kata pakai cincin di sebelah tangan kanan. Tapi ada juga hadis yang mengatakan memakai cincin di sebelah tangan kiri. An Ja'far ibn Muhammadin an abihi qala kana al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhu yatakhattamani fi yasarihima. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad, iaitu Ja'far As-Sadiq. Diriwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq, meriwayatkan daripada bapanya, iaitu Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir yang menceritakan adalah Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu, kedua-duanya memakai cincin di tangan sebelah kiri mereka. Yakni Hasan dan Husain ini merupakan cucu Nabi SAW, cucu kesayangan Nabi SAW. Jadinya Ja'far As-Sadiq ni dia riwayatkan daripada hadis ini daripada ayahnya, yakni Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir, bahawa Muhammad Al-Bakir ini ceritakan bahawa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini, kedua-dua mereka ini memakai cincin di tangan sebelah kiri. Dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini adalah merupakan cucu kesayangan baginda Nabi SAW. Kemungkinan kedua-duanya telah melihat datuk mereka, yakni Nabi SAW, memakai cincin di tangan kiri, lalu mereka mengikutnya. Ada kemungkinan bahawa kenapa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini memakai cincin pada jari tangan kiri adalah mungkin disebabkan mereka pernah lihat Nabi SAW memakai cincin di jari tangan kiri. Sebab itu mereka ikut apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadinya pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini adalah keharusan memakai cincin di tangan kiri. Haruslah untuk kita ini pakai cincin di tangan kiri. Menurut Imam An-Nawawi, telah ijma' para ulama bahawa harus memakai cincin di tangan kiri dan juga di tangan kanan. Mana-mana tangan pun bolehlah, mana-mana jari tangan pun tidak kisah, mana-mana pun haruslah untuk dipakai di mana-mana bahagian, sama ada tangan kanan ataupun tangan kiri. Mana-mana satu daripadanya tidak dimakruhkan. Dalil pemakaian di tangan kanan telah pun kita sebut di dalam hadis yang sebelum ini. Adapun dalil pemakaian di tangan kiri ialah hadis daripada Sayyidina Anas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana kedua-duanya menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yasarihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kiri baginda. Ini dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW memakai cincin di tangan kiri baginda Nabi SAW. Walaupun menyepakati perkara di atas, namun para ulama berikhtilaf, khilaf ulama mengenai mana yang lebih baik, memakainya di tangan kanan atau di tangan kiri. Ni ada khilaf ulama, sama ada mana yang lebih baik, sama ada memakai cincin di jari tangan kanan ataupun di jari tangan kiri. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Menurut Imam An-Nawawi, ulama-ulama salaf ramai yang memakainya di tangan kanan dan tidak kurang juga ramai yang memakainya di tangan kiri. Ramai ulama-ulama di zaman salaf pakai cincin pada tangan kanan dan ramai juga yang pakai cincin pada tangan kiri. Ini menurut daripada ulama-ulama salaf yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kalau menurut Imam Malik pula, Imam Malik menyukai memakainya di tangan kiri kerana beliau memakruhkan memakainya di tangan kanan. Ini pandangan Imam Malik. Imam Malik kata Imam Malik menyukai pakai di tangan kiri dan Imam Malik memakruhkan memakainya di tangan kanan. Itu pandangan Imam Malik. Kalau dalam mazhab Syafi'i pula ada dua pandangan. Dan pandangan yang sahih adalah afdal memakainya di tangan kanan kerana
memakai cincin adalah perhiasan dan tangan kanan lebih mulia serta lebih berhak diberi perhiasan dan dimuliakan berbanding dengan tangan kiri. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, pandangan yang sahih dan yang afdal adalah pakai cincin pada tangan kanan lah, pada jari tangan kanan, dan kerana cincin itu merupakan perhiasan dan perhiasan ini lebih baik untuk kita utamakan, kita muliakan anggota ataupun bahagian kanan terlebih dahulu lah, kerana bahagian kanan itu lebih berhak diberi perhiasan dan juga dimuliakan berbanding dengan bahagian kiri. Jadinya itulah hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana cara Nabi SAW memakai cincin. Dan kita boleh simpulkan daripada hadis-hadis yang kita bacakan ni, ada banyaklah hadis yang kita bacakan, hampir 10 hadis daripada bab yang ke-13 ni, hampir 10 hadis. Okey, kita boleh simpulkan yang pertamanya adalah Nabi SAW memakai cincin di sebelah tangan kanan baginda. Itu yang paling banyak diceritakanlah oleh para sahabat. Dan namun ada juga cerita yang ada juga sahabat menceritakan bahawa Nabi SAW pernah memakai cincin pada tangan kiri baginda. Dia menurut ulama kedua-duanya adalah haruslah. Namun yang paling baik adalah kita memakai cincin pada tangan kanan. Itu yang terlebih baik. Dan yang keduanya, ketika memakai cincin, Nabi SAW menjadikan kepala cincin itu, yakni batu cincin ataupun kalau hadis yang sebenarnya disebutkan cok mohor tu, cincin mohor Nabi SAW itu ataupun kepala batu cincin itu dimasukkan ke bahagian dalam tapak tangan. Itu di sebelah dalam lah, diletakkan di sebelah dalam tapak tangan. Itu bagaimana Nabi SAW memakai cincin lah. Dan yang ketiganya adalah pembatalan keharusan memakai cincin emas bagi lelaki. Kerana Nabi SAW telah mendapat wahyu pengharaman orang lelaki untuk memakai emas, maka Nabi SAW pun bersegeralah untuk menanggalkan cincin emas yang dipakai oleh Nabi. Dan Nabi kata, aku tidak akan pakai cincin ini buat selama-lamanya. Itu menunjukkan betapa tegasnya Nabi dan juga betapa segeranya Nabi SAW dalam melaksanakan perintah Allah. Kita tambah sedikit berkenaan dengan jari yang terbaik untuk kita pakaikan cincin lah, dan mana jari yang terbaik untuk dipakaikan cincin. Ulama berkata bagi wanita harus ia memakai cincin pada mana-mana jarinya. Bagi wanita harus dia pakai cincin pada mana-mana jari dia. Tak kisahlah jari telunjuk ke, yang jari manis ke, jari kelingking ke, tak kisah mana-mana jari diharuskan bagi wanita. Adapun bagi lelaki, cincin sunat dipakai di jari kelingking. Bagi orang lelaki, cincin itu sunat dipakai pada jari kelingking. Menurut Imam An-Nawawi, hukum ini telah disepakati oleh para ulama. Dalilnya ialah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu menceritakan, kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila al-khindir min yadihi al-yusra. Adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dipakai di jari ini, sambil beliau menunjukkan pada jari kelingking di tangan kirinya. Ini hadis daripada Sayyidina Anas, diceritakan bahawa dia kata Nabi SAW memakai cincin pada jari ini. Dia sambil ditunjukkan pada jari kelingkingnya, ditunjukkan pada jari kelingking di tangan kirinya, di tangan kirinya ditunjukkan. Ini daripada Sayyidina Anas. Adalah makruh bagi seorang lelaki itu memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menceritakan, nahani ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an aj'ala khatami fi hadhihi awillati taliha fa awma'a ila al-wusta wallati taliha.
Maksudnya Nabi SAW telah menegah aku daripada memakai cincinku di jari ini atau jari sebelahnya. Sambil itu beliau, yakni Sayyidina Ali, menunjukkan jari tengah dan jari di sebelahnya. Itu dia kata Nabi SAW bagi tahu dekat dia, Nabi tegah dia daripada Nabi tegah Sayyidina Ali ini daripada memakai cincin pada jari ini atau jari sebelahnya. Dia menunjukkan isyarat kepada jari tengah, dan juga inilah Sayyidina Ali menunjukkan isyarat ke jari tengah dan jari telunjuk. Itu menunjukkan makruh bagi lelaki untuk memakai cincin di jari telunjuk ataupun jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah makruh. Dalam riwayat selain Imam Muslim, Sayyidina Ali menunjukkan pada jari telunjuk dan jari tengahnya dalam larangan dalam hadis di atas, menurut ulama adalah larangan makruh sahaja, bukanlah larangan pengharaman. Itu kita kena fahamlah. Walaupun dilarang untuk memakai cincin pada jari telunjuk dan juga jari tengah bagi lelaki, tapi ianya adalah larangan makruh, bukan larangan pengharaman, bukan larangan haram, hanya makruh sahaja. Dan perkara makruh ini lebih elok untuk ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan, maka kita akan dapat pahala. Itu makruh lah. Tapi kalau nak pakai juga, tak ada masalah, pakailah, tak berdosa pun. Tetapi lebih elok untuk kita ini tidak memakai cincin pada jari telunjuk dan juga jari tengah, kerana telah dimakruhkan oleh baginda Nabi SAW. Setakat itu sajalah perkongsian hadis yang kita boleh sampaikan pada petang ini. Kita baca agak panjang sebab kita habiskan bab yang ke-13 ni, dan esok kita akan esok mungkin tak ada sebab esok Maulidur Rasul, dan saya pun ada kena pergi dekat satu tempat lah esok. Jadi esok tak ada, kita akan sambung pada hari Jumaat insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Insya-Allah semoga bermanfaat. Bolehlah untuk kita ini beramal dengan bagaimana cara baginda Nabi SAW memakai cincin. Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.